Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka halaman yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat sam'un, sifat sama. Sama tu bahasa Melayu lah, dimelayukan. Asalnya Arabnya sam'un. Sam'un, maka kita baca Melayu jadi sama. Bahasan sifat sama, bahasan sifat sam'un, dan setengah daripada sifat ma'ani itu, sebahagian daripada sifat-sifat ma'ani itu yang wajib kita kena i'tiqad, yang mana sifat ma'ani maksudnya ialah sifat yang bangsa ada diri dia. Makna dia satu sifat yang bangsa ada, diri dia tu ada. Itu nama sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani hak wajib kita kena i'tiqad, wajib kita kena tahu secara satu-satu, iaitulah sifat qudrat, iradat, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Ni 7 sifat ni adalah sifat yang bangsa ada. Dengan bahawa diri bagi sifat tu ada. Ada pun sifat wujud, sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Itu bukan sifat ma'ani. Tu nama dia sifat yang bangsa sungguh. Dia bukan sifat hak ada diri, hanya bangsa sungguh faham sahaja sifat ada tu. Sifat qidam yang bermaksud tidak ada awal, dia bukan sifat yang ada diri,
yang tidak ada awal, tidak ada permulaan. Faham je, gerti je, mengerti sahaja di fikiran kita, tidak ada permulaan. Itulah sifat kidam. Maka ianya bukan sejenis daripada bagaian sifat yang diri dia tu ada, bukan. Ada pun qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, sifat ma'ani. Diri sifat tu ada. Tu nama ma'ani. Kalau nisbah kita makhluk, tinggi. Tinggi tu hanya reti je. Orang itu tinggi, bersifat dengan tinggi. Faham je tinggi tu. Ada pun hitam di seseorang, putih di seseorang, segala warna-warna, itu sifat juga. Tapi sifat yang ada diri dia. Diri dia tu ada. Namanya ma'ani, sifat ma'ani. Tapi itu hak makhluk lah. Cuma nak ceritanya, bahagian daripada sifat ma'ani, ada diri sifat tu. Ini pun sama. Sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada diri. Maka setengah daripada sifat ma'ani itu, hak wajib kita tahu satu-satunya. Hak terdahulu telah kita belajar, qudrat, iradat, ilmu, hayah. Pada malam ni, di antara setengah sebahagian daripada sifat ma'ani ni, sifat ma'ani itu ialah sifat sama. Sifat sam'un. Apa tu sifat sam'un? Bahasa Melayu dulu. Samak-samak ni apa dalam bahasa Melayu kita? Yakni, tu terjemahan. Yakni pendengar. Sifat pendengar. Pendengar siapa? Hak kita nak bahas sekarang. Pendengar bagi Allah. Sifat sama, sifat sam'un, bahasa Melayu kita pendengar. Tapi ulama hak dulu-dulu dia terjemah dengan mendengar. Sifat mendengar boleh juga kalau terjemah begitu. Tapi kalau kata sifat mendengar, jadi kita tak dapat nak beza antara sifat dengan samaratus sifah. Ni banyak kali dah ulang. Kita tak dapat nak beza kalau kita terjemah dengan sifat sama ialah sifat melihat. Kita tak dapat nak beza dengan bahawa yang manakah sifat, yang manakah samarah. Samarah ni maknanya perkara yang terhasil setelah ada sesuatu tu. Contoh, kalau kita tidak terjemah dengan pendengar, kita nak terjemah dengan mendengar, sifat mendengar, sama sifat mendengar, boleh, tapi kena hurai panjang. Dan dari sudut ayat bahasa Melayu pun tak berapa nak tepat. Contohnya kalau di kita lah, kita bersifat dengan melihat. Manakala kita bersifat dengan sifat melihat, kita melihat. Melihat dengan melihat. Nampak jadi celaru ayat. Susunan kata-kata, susunan maknanya ayat tadi, ianya celaru, tidak tepat. Sepatutnya kita bersifat dengan sifat pelihat. Manakala kita ada sifat pelihat di kita, kita dapat melihat, atau melihat tu hasil daripada adanya sifat pelihat. Sebab tu diletakkan pe, supaya beza yang mana sifat, yang manakah hasilan daripada sifat. Mendengar tu hasilan daripada adanya sifat sama. Sifat sama ni lah diterjemahkan yang terbaru dengan pendengar, supaya bertepatan dengan susunan percakapan di dalam bahasa Melayu. Jadi ianya susunan yang tepat.
pada sudut kita nak tulis tu. Tu baik. Itu saja. Jadi sifat sama' ni maknanya dalam bahasa Melayu kita sifat pendengar. Iaitulah pendengar bagi Allah hak kita nak bahas ni. Iaitu ni makna sifat sama', makna sifat pendengar ni, maknanya iaitu nama bagi satu sifat, nama bagi satu perkara. Perkara tu maksudnya sifat. Pendengar ni ataupun sama'un, sama' ni, sifat sama' ni ialah nama, satu panggilan nama, yang mana nama ni diletakkan oleh ulama, dihantarkan oleh ulama bila sebut sama', nama bagi satu perkara, nama bagi satu sifat yang ada ia sifat ni pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Itu sama. Itu sifat pendengar. Sifat pendengar, sifat sama' ni maknanya ialah satu nama. Sama' ni satu nama. Sifat pendengar ni satu nama, yang mana nama ni terkena kepada satu sifat yang ada sifat ni di zat Allah Ta'ala. Ada bila sifat ni di Allah? Pada sedia kala lagi Allah bersifat dengan sifat sama'. Itu sifat sama'. Satu sifat yang mana sifat sama', sifat pendengar ada di Allah. Ada di Allah pada sedia kala. Allah ada sedia kala, sifat sama' ini pun ada pada Allah. Allah bersifat dengan sifat sama' ni pada sedia kala lagi. Bukan dengan makna Allah ada sedia kala. Sifat sama' ni baru je Allah bersifat dengan dia, bukan? Sifat sama' ni pun sedia kala lagi dia ada. Ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasal itulah, pasal dengan makna dengan sebab, maka dengan sebab ada sifat sama' itulah, gitu. Maka dengan sebab ada sifat sama', hal keadaan Allah itu bersifat dengan sifat sama', itulah dia Allah Ta'ala mendengar. Hal keadaan manakala Allah tu dikatakan dia bersifat dengan sifat hayat, dengan sifat sama, Allah tu dia bersifat dengan sifat sama, maka dia mendengar. Mendengar ni nama dia samarah, hasilan daripada adanya sifat sama, timbullah pada ketika mana dinamakan, timbullah setelah kita kata bersifat dengan sama, maka dia mendengar. Mendengar ni iaitu dengan hal keadaan Allah dia bersifat dengan sifat sama. Lalu tu dia mendengar. Jadi manakala Allah bersifat dengan sifat sama, maka hal keadaan Allah tu dia bersifat dengan sifat sama, itulah dia Allah Ta'ala tu mendengar. Mendengar dengan makna, dengar ni pula dengan maksudnya nyata sekalian barang, nyata bagi Allah Ta'ala oleh sekalian barang yang ada. Manakala Allah bersifat dengan sifat sama, maka Allah dia mendengar. Dengar ni dengan maknanya nyata di Allah Ta'ala sekalian semua perkara-perkara yang ada nyata di Allah. Ini hal keadaan Allah dia bersifat dengan sifat sama, yang kita kata zat Allah tu yang maha mendengar. Dia dengar
sekalian perkara-perkara yang ada Allah dengar. Ini sifat pendengar Allah, sifat sama Allah, yang mana Allah ni maha mendengar. Huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, maha mendengar. Huwas sami', Allah tu maha mendengar. Maha mendengar. Allah mendengar apa? Mendengar semua perkara-perkara yang ada. Atau Allah dengar semua benda-benda yang ada. Jadi benda-benda yang ada ni apa dia benda-benda yang ada yang Allah dengar ni? Yang nyata di Allah. Segala benda-benda yang ada ni Allah dengar. Segala benda-benda yang ada ni, yang ada benda yang ada ni, apakah benda yang ada? Benda yang ada nak dikatakan benda yang ada, ulama menyebutkan ialah tiap-tiap perkara yang boleh didapati, yang sah didapatkan melalui panca indera yang 5. Nama benda tu benda ada. Ni kita nak masuk dalam kategori benda ada. Benda ada ni apa dia benda ada? Benda yang sah didapati melalui panca indera yang 5. Nama benda tu benda ada. Maka tiap-tiap benda ada, Allah dengar. Nyata di sifat sama Allah, benda ada ni melalui sifat sama. Allah dengar benda yang ada. Benda ada, benda yang boleh sah didapati dengan panca indera yang 5. Apa panca indera yang 5? 1, melalui dapat kesan melalui penglihatan. Atau penglihatan tu panca indera, salah satu daripada panca indera yang 5. Tiap-tiap benda yang dapat dikesan melalui penglihatan, Allah dengar. Contoh, warna-warna. Penglihatan kita dapat kesan benda yang berwarna. Contohnya biru, kuning. Itu kita dapat kesan dengan penglihatan. Maka warna-warna ni nama benda ada. Sebab dapat dikesan melalui salah satu daripada panca indera yang 5, iaitu melalui penglihatan. Maka Allah ni, dia dengar benda ada. Warna tu benda ada. Maka Allah nyata di sifat samaknya, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat pendengar warna-warna tersebut. Allah dengar warna. Peliknya Allah dengar warna. Hak pelik di kita. Kita ni hak terbatas penglihatannya. Kerana penglihatan kita tentu tak sama dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah tak sama dengan pelihat Allah tak sama dengan pelihat kita. Maka pelihat Allah nyata. Pelihat pula dah. Kita duk bicara sekarang sifat pendengar. Maka pendengar Allah tak sama dengan pendengar kita. Pendengar kita terbatas, tak boleh dengar benda-benda yang berwarna. Benda-benda berwarna ni masuk dalam kategori benda yang ada. Sebab benda yang dapat dikesan melalui penglihatan warna ni. Adapun di kita sungguh tak boleh nak kesan warna-warna. Walhal warna tu benda ada, tak boleh nak kesan. Tak boleh kita nak dengar. Tak nyata di kita warna ni bagaimana. Hanya nyata melalui pelihat kita. Oh, ni warna hijau. Oh, ni warna hitamnya. Nyata di kita melalui pelihat kita. Oh, macam ni warna hitam, macam ni warna kuning. Nyata di penglihatan kita, pelihat kita. Adapun Allah Ta'ala asalkan benda tu ada, nyata di sifat pendengar Allah. Nyata warna tu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tu tak boleh nak korek dah. Tak boleh nak gali, tak boleh nak hurai lagi dah. Hak tu kaifiat dia
serah pada Allah. Hak tu kita tak tahu, wallahu alam. Cuma nak cerita, Allah dengar setiap benda yang ada. Benda ada ni apa? Salah satunya warna. Kerana dapat dikesan melalui panca indera yang 5, iaitu dapat dikesan melalui pelihat. Pelihat kita, warna. 1. 2, benda yang ada. Setiap perkara yang dapat kita kesan melalui pendengar kita sendiri. Apa dia benda hak kita dapat kesan melalui pendengar kita? Iaitulah segala bunyi-bunyi, suara-suara. Jadi suara-suara ni hak tu kita tak pelik lah. Kita dengar suara bunyi tu. Allah pun dia dengar suara-suara, nyata di Allah sekalian suara-suara bunyi-bunyi. Ini hak kita duk bercakap ni, nyata di Allah melalui sifat sama Allah Ta'ala. Nyata di dia. Bunyi-bunyi suara-suara burung, ikan dan lain-lain daripadanya. Sebab benda ada. 2, tu kita tak hairan mana, tak pelik lah. Yang ketiga, nak dikatakan benda ada ni, benda yang setiap perkara yang dapat dikesan melalui pecium. Kita pun bau, daripada bau-bau lah pecium ni. Oh, bau wanginya, busuknya, hancingnya contohnya. Masamnya, ikutlah bau-bau, asalkan bau. Bau dapat dikesan melalui pecium. Apa ni? Pehidu. Penghidu kita. Jadi benda tu nama benda ada. Bau-bau tadi, busuk, wangi. Ini semua ni, maka di Allah Ta'ala melalui sifat sama Allah, melalui sifat pendengar Allah, Allah dengar bau wangi tadi. Allah dengar baunya busuk tadi. Allah dengar segala bau-bau tadi. Dia dengar. Tu di Allah. Tak sama dengan kita. Allah, dia dengar benda-benda yang ada. Nyata di Allah wangi. Melalui sifat sama Allah. Melalui ilmu satu dah Allah tahu. Itu warna, itu bau busuk, itu bau wangi. Nyata di ilmu Allah. Sekarang nyata satu laginya melalui sifat sama Allah. Kerana benda ada. 4. Benda ada yang keempat. Tiap-tiap perkara yang dapat dikesan melalui perasa. Pekecap. Perasa, pekecap. Apa dia? Masinnya. Oh, manisnya gulai ni. Oh, pahitnya ubat ni contohnya. Atau manis, pahit, masin, kelat. Tak kira lah. Masam-masam. Ini pun benda ada juga. Kerana dapat dikesan melalui perasa. Pekecap. Maka Allah dengar. Melalui sifat sama Allah. Nyata di Allah. Masam tu. Nyata di Allah. Manis tu. Nyata di Allah melalui sifat sama. Dengan mana Allah dengar. Manis, masam, pahit dan sebagainya. Itu sifat sama Allah. Yang kelima, benda ada. Setiap perkara yang dapat disentuh. Setiap benda yang dapat dikesan melalui penyentuh. Apa dia? Sejuk, panas. Apa lagi? Ikutlah. Benda hak dapat kesan dengan benda, dengan penyentuh, itu nama benda ada. Apatah lagi objek-objek. Maka Allah dengar. Allah dengar sejuk tu. Nyata di sifat sama Allah sejuk. Nyata di sifat sama Allah Ta'ala panas. Allah dengar sejuk. Allah dengar panas. Allah dengar meja. Meja Allah dengar. Kita boleh dengar meja? Tak boleh. Kita hanya dapat kesan melalui penglihat saja. Oh, ni meja. Dan dapat dikesan melalui penyentuh. Begini meja. Nak dengar meja? Tak boleh. Allah Ta'ala dengar meja. Nyata di sifat sama Allah, meja tu sendiri.
Sejuk itu sendiri, panas itu sendiri, nyata di sama Allah, kerana ianya adalah perkara yang ada. Tapi bukan sama Allah tu dengan telinga. Kita tak kata, kita kata Allah bersifat dengan sama, bukan dengan telinga. Jangan faham sama tu telinga, bukan sifat tu. Kita sendiri pun bukan dengar dengan telinga. Kita dengar hal keadaan, kita bersifat dengan sifat sama, sifat pendengar. Kita bukan dengar dengan telinga. Kalau kita dengar dengan telinga, maka orang hak tak boleh dengar, tidakkah dia ada telinga? Orang hak tuli ada telinga ke tak ada telinga? Ke memang dia memang tak ada telinga, dia tuli tu, dia tak boleh dengar tu? Bukan, dia tidak ada sifat pendengar, sifat sama hak makhluk Allah tak anugerahkan kepada dia, maka sebab tu dia tak dengar. Bukan dengan telinga dengar. Ini pun sama, sifat sama Allah, sifat pendengar Allah. Ya Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, was-sami'ul basir tadi tu. Dia yang maha mendengar. Tu maha mendengar Allah. Allah dengar sekalian perkara-perkara yang ada dengan jalan sama, yakni dengan hal keadaan dia bersifat dengan sifat sama, melalui sifat sama. Habis kat situ. Apa benda ada? Benda ada tu sama ada yang bersuara, Allah dengar, atau tidak bersuara, Allah dengar juga. Asalkan benda tu yang ada, sudahlah, dia kata. Asalkan benda tu benda ada, cukuplah. Bukan semesti benda bersuara sahaja Allah dengar, dah. Asalkan benda tu benda ada. Apa dia benda ada? Tadi, setiap benda yang boleh dikesan melalui panca indera yang 5, nama benda ada. Bukan semesti benda bersuara sahaja, bukan. Asal benda ada, Allah dengar. Allah dengar. Nyata di Allah, nyata melalui sifat sama Allah sekalian perkara yang tersebut. Benda ada tu pula yang qadim ke tak kira. Benda ada yang qadim Allah dengar, ataupun benda ada tu yang baru Allah dengar juga. Hak makhluk Allah dengar juga. Hak qadim ni apa? Hak qadim, zat Allah sendirilah Allah dengar. Zat Allah tu ada, maka Allah dengar zat dia sendiri. Bagaimana? Ni wallahu a'lam. Cuma nak cerita sini Allah dengar sebab benda ada. Zat Allah tu qadim. Sifat-sifat Allah, sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, Allah dengar sifat tu. Sebab apa? Sebab sifat ma'ani ni sifat yang ada, Allah dengar. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, itu sifat ma'ani, sifat yang ada, maka benda ada, Allah dengar. Allah dengar sifat-sifat dia. Tu benda qadim, Allah dengar. Benda baru, Allah dengar. Ni makhluk-makhluk ni lah Allah dengar. Asalkan benda tu benda yang ada, Allah dengar. Habis itu. Tu sifat sama Allah. Sifat sama Allah, Allah dengar, nyata di sifat sama Allah. Setiap benda-benda yang ada, sama ada bersuara ataupun tidak, sama ada qadim ataupun baru, semua Allah dengar. Asalkan benda tu benda yang ada. Itu nama dia ta'alluq. Maka baginya, bagi sifat samad, maka baginya, bagi sifat samad ni 3 ta'alluq, 3 tugas, 3 peranan, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Bagi sifat samad ada 3 ta'alluq, 3 peranan. Mana peranan satunya? Ta'alluq yang pertama, nama dia tanjizi qadim. Apa nama tanjizi qadim? Hak ni setengah daripada perkara yang bukan wajib fardu ain. Hak wajib fardu ain hanya sampai hak kita hurai tadi saja. Allah maha mendengar, dia bukan tuli. Allah dengar benda yang ada semua. Allah dengar, Allah maha melihat. Itu hak fardu ain. Sekarang ni
nak memperlebih-lebihkan ilmu, nak tambah-tambah maklumat. Ianya masuk dalam kategori fardu kifayah. Ada seorang yang gerti, yang faham, yang tahu, cukup dah. Orang lain tak tahu pun tak berdosa. Ini fardu kifayah, setengah daripada hak rumi. Maka baginya 3 ta'alluq sifat sama ni, ada 3 ta'alluq, 3 tugas, 3 peranan. Satunya nama tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Dengan makna sudah berlaku dan lulus. Itu tanjizi qadim. Berlaku dan lulus. Mendengar. Allah dengar pada sedia kala lagi. Allah dengar pada sedia kala lagi. Telah berlaku, telah lulus mendengar pada sedia kala lagi. Akan benda yang sedia adanya, benda yang sedia kala adanya, iaitu zatnya zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani baginya, bagi Allah Ta'ala, sehingga kan sama sendiri pun Allah dengar juga. Itu nama dia tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni makna dia Allah dia dengar pada sedia kala lagi zat dia sendiri, sifat-sifat ma'ani dia sendiri, termasuk sifat sama hak ada di dia pun Allah dengar pada sedia kala lagi. Sebab apa Allah dengar pada sedia kala lagi zat dia sendiri, sifat ma'ani dia sendiri? Kerana Allah ada sedia kala lagi. Allah bersifat dengan sifat sama pun sedia kala lagi. Maka Allah dengarlah zat dia sendiri dan segala sifat ma'ani dia tu sendiri. Allah dengar pada sedia kala lagi. Pada ketika itu sekalian makhluk-makhluk tidak tercipta lagi. Allah tak buat lagi. Hak ada hanya Allah. Dan Allah bersifat dengan sifat sama ini pada sedia kala lagi. Ketika tu, ketika qadim tu. Qadim ni bukan waktu, bukan ketika, tak boleh. Tapi kita tak ada perkataan yang lain nak disebutkan melainkan supaya kita faham sebut ketika. Walha dia bukan ketika, dia bukan satu masa, bukan. Tapi qadim ni Allah je ada. Allah semata-mata ada. Yang lain-lain ni semuanya tidak ada. Ada Allah sedia kala, ada Allah tidak ada permulaan. Makhluk Allah tak buat lagi. Allah je yang ada pada sedia kala, dan Allah bersifat dengan sifat sama pada sedia kala. Ketika tu, ketika qadim tu, apa hak Allah dengarnya? Makhluk belum ada lagi, tak tercipta lagi, belum Allah buat. Allah dengar zatnya, Allah dengar segala sifat-sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani ni sifat yang ada qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah dengar. Itu nama dia tanjizi qadim. Itu saja. Tanjizi qadim tu istilah ulama. Baik. Yang kedua, azan dulu tak apa. Azan dulu.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kedua daripada 3 peranan bagi sifat samad, sifat pendengar. Keduanya nama istilah ulama letak ta'luq suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Yang tadi tanjizi qadim. Allah dengar zat dia, Allah dengar segala sifat-sifat yang ada, iaitu kudrat, iradat dan lain-lain pada sedia kala lagi. Kerana pada ketika itu belum dicipta lagi sekalian makhluk ini. Yang Allah dengar zat dia, yang Allah dengar segala sifat ma'ani dia. Itu tanjizi qadim, nama dia. Yang kedua, nama dia suluhi qadim. Dengan maknanya suluhi qadim ni patuk dan padan. Patuk padan ni kalau bahasa Melayu kita selayaknya. Selayaknya. Patuk dan padan selayaknya pada sedia kala lagi. Selayaknya bagi Allah pada sedia kala lagi. Patuk padan bagi Allah pada sedia kala lagi, patuk selayaknya bagi mendengar. Allah dengar, selayaknya bagi Allah pada sedia kala lagi Allah nak dengar, akan mungkin. Allah dengar akan mungkin. Allah dengar mungkin pada masa, ni kena tanda kat situ. Pada masa, yakni pada ketika selagi akan, gitu, kena tambah gitu. Pada masa, yakni pada ketika selagi akan adanya, ada mungkin. Kena tanda begitu, ada kitab. Tanjiz suluhi qadim ni maknanya selayak bagi Allah. Allah dengar segala perkara-perkara mungkin, yang mana perkara mungkin pada ketika tu belum ada lagi, selagi akan ada, maka Allah layak dah nak dengar. Itu nama dia suluhi qadim. Kerana Allah tak tuli. Allah ada sedia kala. Sifat sama Allah, Allah bersifat dengan sifat sama pada sedia kala. Pada sedia kala ni makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah tak belum dijadikan lagi. Nama dia mungkin pada ketika tu. Benda makhluk-makhluk yang terjadi sekarang ni, bila dijadi nama makhluk. Ketika belum dijadi nama mungkin. Jadi mungkin-mungkin ni belum ada lagi ketika tu. Allah je yang ada pada sedia kala. Dan Allah bersifat dengan sama pada sedia kala. Bermakna Allah bukan tuli. Dah Allah tak tuli, makhluk belum ada lagi. Selayaknya bagi Allah, patuk dan padan bagi Allah nak dengar mungkin-mungkin hak selagi akan ada nanti. Hak Allah Ta'ala di iradat dia, dia tentu dah akan ada sekian hari bulan, orang ni, benda ni akan Allah jadi, benda ni hak Allah Ta'ala akan jadi. Maka selayak bagi Allah nak dengar benda-benda sekalian yang tersebut. Belum ada lagi benda tu. Nampak? Itu nama dia suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Suluhi qadim ni kalau kita nak faham, guru saya buat misal begini. Kita buat misal begini. Hari ni saya mengajar. Baik. Esok siapa hak mengajar? Katakanlah ustaz ikutlah. Ustaz apa? Saya buat nama sajalah. Ustaz Muhammad esok. Baik, sekarang ni hak kita akan dengarnya esok Ustaz Muhammad itu akan mengajar. Selayak bagi kita nak dengar hak Ustaz Muhammad ni yang belum lagi tiba masa dia. Selayak dah kita nak dengar. Sebab kita bukan tuli. Kita boleh dengar. Adakah kita dengar dah Ustaz Muhammad duk mengajar tu? Yang esok punya belum tiba lagi. Selayak bagi kita dengar. Itu seolah-olah suluhi qadim. Itu nama dia je.
Benda hak kita sebenarnya kita faham dah. Kerana benda tu belum ada lagi. Nak dengar macam mana benda ada lagi? Selayaknya bagi Allah untuk dengar perkara-perkara tersebut. Itu nama dia suluhi qadim. Belum dengar lagi. Selayak bagi Allah untuk dengar. Kerana belum dicipta lagi sekalian perkara-perkara tersebut. Allah tak tuli, maka dia selayak nak dengar. Nama dia suluhi qadim. Itu nombor 2. Peranan yang ketiga bagi sifat sama. Ketiganya takluk tanjizi hadis, dengan makna barulah berlaku, terlaksanalah mendengar akan benda-benda mungkin. Benda mungkin yang baru adanya, ada benda mungkin pada ketika adanya ada benda mungkin tadi. Lalu tu Allah dengarlah. Mana kalau Allah buat kita manusia, ketika tu Allah dengar aja. Dengar manusia tadi. Kita bercakap apa semua ni, dengar adalah. Itu nama dia tanjizi hadis. Allah dengar dah. Mana kalau Allah buat kita, Allah buat anak kita sekarang ni, itu belum lagi dengar. Nanti tiba masa anak kita akan ada, Allah dengarlah pada ketika tu. Sebab baru muncul anak kita, maka Allah dengarlah. Nama dia tanjizi hadisun. Tanjizi hadis bagi sifat sama. Selesai. Itu dia nama peranan bagi sifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita habiskan percaman kata. Percaman yakni dalil akli. Mana dalil akli yang menunjukkan Allah ni bersifat dengan sama? Kalau dalil naqli, dalil Quran, ayat banyak. As-Sami'ul Basir tu, semua ayat-ayat As-Sami' tu, itu dalil bagi kata sifat sama. Itu dalil daripada Quran. Sekarang dalil daripada pikiran kita. Dalil akli nama dia. Percaman kata dia Allah bersifat dengan sifat sama itu ialah kita fikir begini. Kalau tidak bersifat dengan dia dengan sama, kalau Allah tidak bersifat sifat sama, kalau Allah tak sifat dengan sama, jadi macam mana? Tentu dia Allah tuli ya. Kalau Allah tak bersifat dengan sama, tulilah lawan dia. Dia tidak ada lagi yang lain-lain lawan dia. Kalau kata tidak bersifat dengan pendengar, maka tuli. Maka kekurangan, yakni maka sifat tuli ni, tuli di Allah ni ialah merupakan kekurangan. Kalau begitu, kalau Allah tak bersifat dengan sama, lalu tu adakah benar boleh terima kita Allah tuli? Maka bahung dengan makna mustahil. Maka mustahil Allah tu tuli. Lagi pula kalau Allah tu tuli, membawa kepada lemah Allah. Membawa kepada lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan akan mungkin perkara-perkara ni. Bawa kepada Allah tu lemah lah nak buat langit bumi sekalian perkara-perkara hak Allah buat dah kita duk tengok ni. Kerana apa? Kerana yang lemah. Bermula Tuhan yang lemah. Kerana kalau lemah, kalau sesuatu tu lemah, kalau Allah tu lemah, kalau di sinilah ni takdir sahaja. Ni buat misal sahaja. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat sama, bermakna Allah tuli. Kalau Allah tuli, mustahil. Sebab apa mustahil? Macam mana Allah nak buat langit bumi kalau dia tuli? Sebab apa jadi macam tu? Kerana yang lemah, kalau Tuhan tu lemah, yang lemah daripada nak tolak penyakit diri sendiri tu. Yakni dengan maknanya, kerana kalau Tuhan lemah, tuli yang ada di dia ni, kalau Allah tak bersifat dengan sifat sama, bermakna Allah tuli. Tuli ni adalah satu penyakit, satu kekurangan. Jadi penyakit tuli ni Allah tak boleh nak tolak. Tuhan ni tak boleh nak buang, tak boleh nak tidak boleh nak hakis, tak boleh nak
Jangan beri ada di dia sifat tuli ni tiba-tiba ada. Hak ni pun dia tak mampu nak menghakiskan daripada terhinggap sifat tuli di dia ni. Macam mana dia nak buat langit bumi? Hak ni pun dia tak mampu dah. Tu maksud dia. Hak ni pun tak mampu dah. Allah nak tolak. Allah Ta'ala nak buang sifat tuli di dia ni. Tiba-tiba ada di dia sifat tuli. Bagaimana dia nak buat hak langit bumi ni? Hak ni pun tak mampu dah. Itu makna dia. Tentulah sangat lemah nak mengadakan apa-apa mungkin. Tentu tak boleh nak mengadakan makhluk ini kerana makhluk ni terlebih berat dan payah. Makhluk ni pada fikiran akal, langit bumi ni lebih susah lagi nak buat daripada hak tuli, hak sempat ada di Allah tu. Hak tuli, hak ada di Allah ni pun dia tak mampu nak buat. Padahal hak tu mudahnya. Nak buat langit bumi bagaimana, hak lebih payah lagi daripada tuli tadi. Hak sempat ada di Allah. Ini takdir saja fikiran akal kita. Ini bukan sungguh ni. Benda nak kukuhkan akidah supaya kita nampak, ya sungguh kejap sengoti kita kukuh akidah kita bahawa Allah bersifat dengan sifat sama, dia bukan tuli. Itu saja dalil akal ni peranan dia nak mengukuhkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Hak Allah Ta'ala kata dia tu maha mendengar. Kalau begitu mungkin tidak ada lah kalau Allah lemah. Kalau Allah lemah, alam ini, langit bumi, apa-apa ni semua tidak ada lah. Maka kalau tidak ada semua ini, maka bohong mustahil. Mustahil alam ini tidak ada kerana telah kita tengok alam ni telah ada. Bermakna Allah tidak tuli, Allah itu bersifat dengan sifat sama. Adapun kita yang tuli dan buta dan bisu, dia kata kita manusia ni tuli, kita manusia ni ada hak buta, kita manusia ni ada yang bisu. Boleh bekerja, boleh buat kerja. Maka tidak hairan hak ni kita makhluk ni tuli, sungguh pun kita buta, sungguh pun kita bisu, boleh buat meja, boleh bekerja, buat itu, buat ini. Hak tu tidak hairan. Kerana Tuhan yang menggerakkan kita ni, Allah yang menggerakkan kita ni. Kalau di Allah, tak boleh ada sifat tuli. Takut-takut kita faham gini. Apa salahnya kalau Allah tuli? Kalau kita nisbah kita, kalau kita tuli pun sekalipun, kita tetap boleh buat meja. Apa salah kalau Allah tuli? Boleh juga buat alam ni. Takut kita faham gitu. Maka pengarang kata, kita ni tak apalah kata kita tuli, boleh buat itu ini. Kerana Allah yang menggerakkan kita jadi buat tu. Kita jom usaha aja. Yang buat tu Allah. Segala perbuatan tadi tu, kita hanya usaha. Itu kita. Di Allah tak boleh, mustahil Allah tuli. Kalau begitu kejaplah. Kejap dengan makna kukuhlah. Kukuhlah kata yang ni i'tiqad kita ada sama padanya pada Allah. Maka kita yakinlah bahawasanya dengan apa yang tersebut tadi, bahawa Allah bersifat dengan sifat sama dan kejap pula tidak tulinya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan sifat basar.